Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam perkongsian bersama Ustaz Mi. Dan pada kali ini kita akan mengulang kaji tentang puasa, sebab kita akan puasa kan tak lama lagi. Jadi Ustaz Mi akan berkongsi dengan anda semua benda yang paling penting, iaitu part yang paling penting di dalam puasa kita, iaitu tentang rukun puasa dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi adik-adik boleh tengok di slide ni. Ustaz Mi tak nak buang masa. Tengok di slide ni, adik-adik dapat tahu bahawa rukun puasa terbahagi kepada berapa? Ya, terbahagi kepada dua. Yang pertama sekali adik-adik, niat. Jadi kita akan tengok niat tu macam mana. Okey. Kemudian kita tengok pula yang kedua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Jadi dua perkara inilah yang kita akan tengok pada pertemuan ataupun perkongsian kita pada kali ini. Sebab inilah part yang paling penting, iaitu rukun puasa. Okey adik-adik, kita tengok seterusnya. Okey, perincian rukun puasa. Yang pertama, rukun pertama niat. Niat, tempat letaknya, niat adalah di dalam hati kita. Tidak memadai dengan lisan. Dia tak cukup adik-adik dengan lisan. Okey. Yang ketiga, malah tidak disyaratkan melafazkannya. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Cuma ulama-ulama kita suruh kita lafazkan supaya dapat menguatkan niat tu. Sebab tu kita lafazkan. Dan yang part paling penting, kita kena masukkan niat kita itu di dalam hati. Okey, ini bahagian pertama. Kemudian kita tengok yang kedua, perincian rukun puasa Ramadan, syarat niat puasa Ramadan. Yang pertama adik-adik, berniat pada malam hari. Yang kedua, menentukan jenis puasa. Dan yang ketiga ialah niat yang mesti berulang-ulang. Okey, kita tengok seterusnya, berniat pada waktu malam. Yang pertama, berniat sebelum terbit fajar. Mula start daripada maghrib tu adik-adik, okey, sampailah sebelum subuh. Jadi adik-adik masa tu kena berniat puasa. Yang kedua, tengok, jika tidak berniat puasa hingga fajar telah terbit, maka niat itu terbatal dan puasa juga turut terbatal. Adik-adik, jangan main-main. Okey, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berniat pada waktu malam. Dalilnya qala Nabi SAW, "Man lam yubayyitu siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Sabda Nabi Muhammad SAW, sesiapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah. Hati-hati adik-adik, ingat, berniat pada waktu malam. Okey, seterusnya, syarat kedua, menentukan jenis puasa. Jadi puasa kita kena tentukan jenis puasa. Puasa apa yang kita nak laksanakan ni? Kita tengok yang pertama, puasa yang diniatkan hendaklah ditentukan jenisnya. Jadi jenis puasa kita apa adik? Ya, puasa Ramadan. Kedua, contohnya berazam dalam hati untuk menunaikan puasa Ramadan. Aku nak puasa Ramadan. Penting tu, sebutkan Ramadan pada besok hari, kerana Allah Ta'ala. Tu pentingnya niat tu. Yang ketiga, jika seseorang berniat puasa saja, maka niatnya itu tidak sah. Faham adik? Kalau adik-adik saja aku puasa besok hari, tak sebut Ramadan, tak tentukan jenis puasa tu, maka tidak sah niat adik-adik tu. Allahu Akbar. Okey, faham? Cantik. Kita tengok seterusnya. Syarat niat kedua menentukan jenis puasa berdasarkan hadis an Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahu Bukhari, Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat, dan sesungguhnya seorang itu akan dibalas berdasarkan niatnya. Sebab tu kita kena tentukan jenis puasa kita. Sebab itu adalah niat kita. Puasa apa kita nak buat ni? Ya, puasa Ramadan. Okey, tengok seterusnya. Syarat ketiga, niat mesti berulang-ulang. Okey, hendaklah berniat puasa untuk hari berikutnya pada setiap malam sebelum terbit fajar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tidak memadai niat sekali saja untuk sebulan. Tak memadai, tak diterima dalam mazhab Syafi'i. Tapi nanti kita tengok apakah kesimpulan yang dibuat oleh ulama kita. Okey, yang ketiga, puasa Ramadan bukanlah ibadat yang tunggal, tetapi ia adalah ibadat yang berulang-ulang. Ini adalah hujah kenapa nak kena niat setiap hari ni. Sebab puasa Ramadan dia jenis satu-satu.
Macam kita semayang subuh satu, semayang zuhur satu, itulah puasa Ramadan. Satu Ramadan satu, dua Ramadan satu. Dia munfaridah, satu-satu. Okey, yang keempat, setiap satu ibadat, satu hari puasa mempunyai niat yang tersendiri. Itu maksud tadi yang Ustaz bagi tahu. Yang kelima, puasa sunat tidak disyaratkan berniat pada waktu malam dan menentukan jenis puasanya. Berbeza dengan puasa sunat. Okey. 6. Sah puasa sunat apabila berniat sebelum matahari tergelincir dan dengan niat puasa saja. Dimasukkan juga dalam ni tentang puasa sunat, di mana puasa sunat berbeza dengan puasa wajib yang kita nak buat ni. Puasa sunat kita boleh niat tak disyaratkan pada waktu malam, bahkan boleh kita niat selagi mana belum gelincir matahari. Maksudnya sebelum zuhur masih boleh lagi kita belum makan dan minum dan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey? Dan dengan niat puasa saja. Dengan niat puasa, tak perlu ditentukan jenis je. Okey, itu beza puasa sunat dengan puasa Ramadan. Tapi puasa Ramadan, ingat dia, kita kena tentukan jenisnya, kita kena pada waktu malam, okey, dan sebelum terbit fajar. Faham Adik? Cantik. Okey. Ini yang Ustaz Mi nak bagi tahu, salah satu daripada kesimpulan daripada ulama kita. Siapa tak kenal Menteri Agama kita, iaitu Sahibus Samahah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Okey, kita tengok niat puasa setiap malam atau niat sebulan sekaligus. Tu persoalan dia. Para ulama telah terbahagi kepada dua pendapat. Satu pendapat boleh diniatkan terus sebulan berpuasa. Ini mazhab Maliki. Berpadalah bagi seseorang itu untuk berniat sekali sahaja, iaitu dengan meniatkan sebulan berpuasa pada awal permulaan niat. Jadi kita nak niat pada awal orang kata hari pertama kita nak niat tu cukup dah, kata satu mazhab, satu pandangan daripada mazhab Maliki. Okey, yang kedua, ni mazhab Syafi'i dan Jumhur. Dia kata apa? Perlu memperbaharui niat pada setiap malam, sebagaimana yang Ustaz Mi bagi tahu sebelum ni. Ia tidak terikat antara satu sama lain dengan hari lain-lainnya. Puasa pada hari berikutnya juga tidak rosak sekiranya pada hari ini rosak. Okey. Last sekali kita tengok pandangan daripada Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia menyimpulkan apa? Tengok bawah ni. Boleh berniat sekaligus untuk berpuasa selama sebulan di permulaan niat. 1. Maka tiada masalah untuk melakukannya sebagai langkah berjaga-jaga, dan hendaklah seseorang itu juga berniat pada setiap malam. Faham tak tadi? Maknanya setiap malam pun kita buat. Hari pertama tu kita niat sekaligus. Okey, sebulan. Di samping tidak melupakan setiap malam pada hari-hari di bulan Ramadan, kita tetap berniat. Sebab apa? Backup. Orang panggil backup. Kalau terlupa, kita terus gunakan ataupun kita taklid, orang panggil ikut mazhab Maliki tadi, di mana kita ambil niat puasa kita yang sebulan tadi. Itu yang disimpulkan oleh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri Agama kita. Adik-adik faham? Jadi bila kita masuk pada awal Ramadan, besok nak puasa, malam ni kita niat sebulan tanpa melupakan niat setiap hari. Okey, faham adik-adik? Okey, bagus, alhamdulillah. Okey, sekarang kita tengok niat sebulan puasa Ramadan. Ni dia niat dia. Niat sebulan puasa Ramadan macam mana adik-adik? Okey, Ustaz Mi dah tunjuk di paparan, adik-adik boleh tengok. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Okey? Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Okay, adik boleh tengok di paparan. Adik boleh ulang-ulang dan tengok ya. Okay, kemudian niat puasa Ramadan esok hari. Kita dah buat sebulan, kita buat satu lagi besok hari, di mana kita terus membuat macam mana Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri bagi tahu tadi. Kita buat sebulan tanpa melupakan untuk buat setiap hari. Okey. Macam mana niat
untuk puasa Ramadan esok hari. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Okey? Maksudnya, saja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Lafaz dan kena masuk dalam hati. Dia tak cukup dengan lafaz saja dia. Ingat? Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Rukun kedua. Kita dah selesai rukun pertama niat. Sekarang rukun kedua. Rukun kedua ialah menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Jelas. Makan dan minum. Tapi kalau lupa adik-adik, tak ada masalah. Nabi kata falyutimma saumahu, hendaklah kamu teruskan puasa kamu sebab lupa. Walaupun kita makan sebanyak mana pun, buat-buat lupa tak boleh buat-buat lupa tak boleh. Kalau terlupa sungguh-sungguh, Allah Ta'ala suruh sambungkan puasa kita. Nabi kata sambungkan puasa itu. Okey? Anggap macam rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Okey, yang kedua, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga melalui ruang yang terbuka. Masukkan sesuatu yang kita nampak. Benda yang kita nampak, air ke, makanan ke, apa-apa saja yang boleh nampak, dilihat, masuk ke dalam rongga. Rongga ada berapa, adik-adik? Ya, kena tahu rongga ni ada berapa. Rongga ada 5. Satu lubang hidung, rongga hidung. Satu rongga mulut, rongga mulut. Satu rongga telinga. Okey, yang ketiga rongga telinga. Ustaz Mi ulang. Yang pertama rongga hidung, rongga mulut, rongga telinga, okey, rongga telinga dan rongga dubur kita, kemaluan belakang kita, dan rongga kemaluan depan kita. Okey, kubul, kemaluan depan kita, dubur, kemaluan belakang kita. Jadi semua ada 5. Ustaz Mi ulang. Hidung, mulut, telinga, dubur, kemaluan depan, dan kubul, kemaluan depan, dubur, kemaluan belakang. Jadi semua ada 5. Jadi kalau ada benda masuk ke dalam tu, okey, batallah puasa kita. Cuma kadar masuk tu banyak mana, Ustaz? Yang tu yang kena tahu. Kadar masuk, ini sebenarnya isu adik-adik. Kadar masuknya, kalau mulut masuk ke dalam mulut ni, kalau lepas, okey, kalau lepas daripada leher kita ni, kerongkong kita ni lepas sampai ke halkum, maka batal lah puasa. Kalau setakat kat lidah, kita kumuh-kumuh, kita luah balik, selesai masalah, tak ada masalah, tak batal puasa. Tapi kalau dah lepas leher kita ni, kerongkong kita ni, sampai ke halkum, dia turun ke bawah, batal lah puasa kita. Hidung, dulu orang cakap tak boleh korek hidung, sampai muka pun jadi lain. Kenapa muka kamu teruk sangat ni? Kan? Tahan Ustaz, korek tak hidung tak boleh. Salah tu. Boleh korek tak hidung. Sampai mana kadar kita boleh memasukkan benda ke dalam hidung kita? Sampai ke kadar tulang ni. Tulang ni dia. Tulang ni. Tulang ni tak boleh lepas. Selagi tak lepas, tak batal puasa. Jadi korek hidung boleh lah adik-adik. Kalau kita pakai jari kita ni, ataupun jari belakang ni, dia takkan lepas daripada tulang ni. Nampak adik-adik? Begitu juga korek telinga. Korek telinga tak batal puasa. Sebab apa? Sebab kadar memasukkan ke telinga jangan sampai lepas daripada gegendang. Boleh ke kita korek telinga sampai lepas gegendang? Tak boleh kan adik-adik? Jadi kalau kita korek telinga, boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita korek telinga sampai gegendang, confirm lah adik-adik, pecah gegendang kita, sakit lah kita kan. Okey. Jadi maknanya korek telinga boleh, korek hidung boleh, tak ada masalah. Jangan lepas daripada tulang ni, jangan lepas daripada gegendang. Kalau lepas daripada tu, mungkin kita tak guna jari, kita guna benda lain, lepas, batal, tetap batal. Begitu juga kita masukkan air, lepas daripada hidung ni, kan, masuk telinga, lepas daripada gegendang, batal puasa kita. Okey, faham adik? Cantik. Okey. Yang ketiga adik tengok, muntah dengan sengaja. Jolok muntah, batal puasa. Melakukan hubungan kelamin dengan sengaja, okey, persetubuhan suami isteri di waktu siang, batal puasa. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ni adik-adik faham lah. Mengeluarkan air mani saja, sama ada menggunakan dengan tangan melalui onani, keluar air mani, batal puasa. Yang keenam, haid dan nifas
bagi perempuan bila datang bulan dia, datang haid dia, batal puasa. Nifas bagi perempuan yang bersalin anak, batal puasa. Batal puasa. Batal puasa. Batal puasa. Nifas tu batal puasa, perkara yang batalkan puasa. Dan yang ketujuh, gila dan murtad. Gila dan murtad, wa'iyyazubillah, batal puasa. Kerana mereka tidak termasuk golongan yang boleh buat ibadat pun. Gila dan murtad. Okey, habis adik-adik, selesai. Dan sekarang waktu yang best. Kita dah niat, kita dapat puasa dan tahan tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa tadi. Maka sampai masa kita buka puasa. Macam mana doa buka puasa, Ustaz? Okey, ni dia. Okey, doa buka puasa sendirian. Kalau adik-adik seorang-seorang, ni baca: Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana-Mu dah aku berpuasa, dan kepadamu dah aku beriman, dan atas rezeki darimu dah aku berbuka puasa. Dengan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Bestnya doa ni adik-adik. Sedap kan? Itu yang kita selalu baca kan. Itu untuk seorang. Tapi kalau adik-adik ayah suruh baca, ni semua adik-beradik berkumpul kan dalam family. Best ni ramai-ramai kan. Ramai-ramai. Di doa untuk ramai-ramai ni. Allahumma lakasumna. Ubah dekat na tu. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kerana-Mu kami berpuasa, dan kepadamu kami beriman, dan atas rezeki darimu kami berbuka puasa. Maka terimalah ibadah puasa kami ya Allah. Sesungguhnya Dikau maha mendengar lagi maha mengetahui. Alhamdulillah adik-adik. Inilah part yang penting dalam kita nak melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz Mi kongsikan bermanfaat pada adik-adik, khususnya tentang rukun puasa part yang paling penting. Okey adik-adik, share kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz Mi dah buat saham Ustaz Mi, dan adik-adik pula boleh buat saham adik-adik dengan share dan subscribe channel Ustaz Mi, insya-Allah. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum, jazakumullah khairan. With